Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Hello, Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. tak suara? Dengar tak? Saya dengar. Liana dengar tak? Dengar tak? Tak dengar? Tak dengar? Siapa punya suara yang tak dengar? Suara saya dengar tak? Suara saya dengar tak? Dengar? Tak jelas Dengar? Okay. Suara saya tak? Saya dengar. So, pada korang yang sedang menonton, boleh komen tak? Suara kami jelas ke tak? Pada yang berada di talian, mohon komen bawah. Okey lah kot. Ada gema-gema tak dia kan? Yeah. Tak ada. So, Bunyi je. kita berkati sesi kita mulai dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang ada di sesi live kami kali ini. Dan untuk minggu ni kita nak bercerita tentang salah satu bab. Sebabnya kita khaskanlah bulan Mac ni, satu bulan seminggu sekali kita nak promote ilmu-ilmu yang ada dalam buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni bersama dengan penulisnya Liana Farouk. Last week kita dah sembang berkenaan secara umum Hanya Tuhan Yang Tahu, dan saya minta sendiri daripada Liana lah sebenarnya apa lagi 3 tajuk yang kita nak bincang. Dan tajuk kedua yang Liana pilih untuk kita, untuk sesi kita ni, berjudul Izinku Berundur. Kalau ikut dalam buku ni, ada 24 tajuk. Ada 24 bab lah. Tapi Liana telah pilih salah satunya, Izinku Berundur. So, soalan saya lah yang pertama. Dengar tak? Jelas? Okay. So, soalan yang pertama. Sekian banyak bab daripada 24 bab ni, kan? Kenapa Liana pilih untuk bincang berkenaan topik Izinku Berundur? Jelas tak? Dengar saya cakap? Dengar tak? Oh, dia start So, soalan tadi dengar tak? Ke nak diulang? Ulang balik. Sebab tadi Ulang balik. Okey. So, soalan saya yang pertama, sebabnya untuk segmen kita ni, saya minta daripada cadangan Liana lah. Nak bincang topik apa. So, minggu pertama kita sembang umum lah pasal Hanya Tuhan Yang Tahu. So, ada lagi 3 tajuk. Dan Liana bagi 3 tajuk tu lah. Daripada 24 bab yang ada, Liana pilih salah satu dia bertajuk Izinku Berundur. Betul? So jadi persoalan di pihak saya lah, sebagai editor, sebagai penerbit, kenapa memilih tajuk ni untuk kita bincang pada kita punya pendengar, viewers kita. Okay, bismillah Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasihlah pada yang join live kita pada petang ni. Waktu-waktu rehat-rehat ni korang spend masa untuk join live ni. So, petang ni kita sembang santai-santai je, insyaAllah. So, untuk salah satu tajuk yang ada dalam buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni, okay, saya pick adalah tajuk Izinku Berundur. Okay, pada yang dah baca, inilah muka surat dia. Okay, so kenapa Izinku Berundur ni? Okay, basically fitrah kejadian manusia ni, dia akan datang dan sampai masa dia akan pergi. Betul tak? Betul. So itulah cerita di sebalik tajuk Izinku Berundur ni. Which is, orang datang dalam kehidupan kita tak minta. Dan orang pergi dalam kehidupan kita pun kita tak minta juga. So tapi mungkin ada sebab, disebabkan oleh persekitaran kita, disebabkan oleh keadaan sekeliling, menyebabkan mungkin kita yang akan angkat kaki dari hidup orang tu, ataupun mungkin kita yang kena
atau mungkin kita yang ditinggalkan oleh orang tu. So selalunya orang akan kata orang yang meninggalkan tu lagi sakit hati dia daripada ditinggalkan. Maksudnya contoh macam saya kena tinggal, so saya akan rasa sakit tu, bukan orang yang tinggalkan saya. Tapi dalam tajuk izin kena undur ni, saya nak cerita orang yang buat pilihan untuk meninggalkan kita. Kita tengok side orang tu, kenapa orang tu buat decision untuk tinggalkan kita. Kalau kita boleh cerita, orang yang kena tinggal sakit, kecewa, tapi sebenarnya tak. Orang yang buat keputusan tu sebenarnya lagi sakit. Orang yang buat keputusan, dia kena fikir banyak benda. So dia bukan fikir sahaja untuk diri dia fikir juga untuk orang tu. Tapi untuk orang yang ditinggalkan tu, dia merasa kesakitan dari keputusan yang orang tu buat. Macam tu. Tu secara basically lah kenapa saya pilih tajuk izin undur ni, sebab saya nak menceritakan side yang kita ni yang tinggalkan orang tu sebab apa. Bukan kita tinggalkan orang tu sebab orang tu tak baik untuk kita ke, ataupun dia bukan untuk kita ke, tak. Kita yang tinggalkan orang tu, kita ada sebab kita sendiri, dan orang tak boleh nak salahkan kita sebab kita pun terpaksa buat keputusan tu. So dalam buku ni saya ada cakap salah satu keputusan lah pada buku ni saya ceritakan, membuat pilihan untuk pergi itu jauh lebih sukar daripada ditinggal pergi. Dia sudah cukup banyak menahan diri demi puaskan banyak hati, tapi hati sendiri tiada manusia yang mahukan berpisah. Tiada pasangan yang dambakan perceraian, tiada pilihan yang sempurna, hanya akal yang mewajarkan. So itulah sebenarnya maksud di sebalik izinku berundur ni. Saya nak ceritakan side orang yang berkeputusan untuk meninggalkan seseorang tu sebenarnya. Dia pun ada rasa kesakitan dia pun sebenarnya kecewa dengan keputusan yang dia buat. Itulah secara basic kupasan tajuk untuk izinku berundur ni. Okey. Dia agak main jiwa dia punya ulasan yang walaupun singkat, pendek kan. Tapi bila saya cuba letak empathy yang cakap kan, saya rasa benda ni memang wow. Dia main emosi Dengar saya cakap. So lah, alang-alang tu orang cakap perkara ni kan, ialah sebab saya setuju dengan Liana bila sebut orang yang ditinggalkan sedih. Yalah, siapa tak sedih kena tinggal kan? Macam dia tinggalkan aku kan, macam kita ni dah tak berharga ke, dah tak ada nilai ke di sisi dia kan? Kenapa dia tinggalkan? Tanpa orang yang ditinggalkan ni memikirkan kenapa dia tinggalkan. Tapi bila Liana kupas benda ni dalam buku ni, dia memberi ruang untuk orang yang ditinggalkan tu merenung balik sebenarnya keputusan meninggalkan tu, berundur tu satu keputusan yang sangat-sangat berat lah sebenarnya. Betul? So dia menjurus pada soalan yang kedua yang saya nak tanya, ialah kenapa perlu berundur kan? Orang cakap kenapa tak teruskan bersama, tak teruskan ialah apa-apa yang dah dipasang cita-cita yang dah diplan bersama tu. Betul? Faham? Berundur tu satu keperluan ke, satu mesti ke kan? Is a must ke apa kan? Sebab kalau dah dua-dua okey, dia mesti ada punca. Punca. Yes. So kenapa perlu berundur? Okey, soalan yang menarik. Kenapa perlu berundur? Okey, macam saya ceritakan awal-awal tadi, mungkin disebabkan oleh persekitaran kita, mungkin disebabkan oleh komitmen kita. Apa yang kita nak kejar dengan tak sama dengan apa yang orang sana nak kejar. So kita punya kesatuan tu dah hilang. So the last decision adalah kena angkat kaki lah. Kat situ soalan tu pun saya ada cerita juga dekat buku ni. Ni tulis, mengapa sayang tapi harus pergi, mengapa cinta tapi perlu menjauh. Kenapa? Sebab kita kena faham satu konsep juga dalam kehidupan ni, yang mana matahari pun dia suka, dia mencintai bumi. Matahari contoh matahari dia bagi sinar cahaya pada bumi, tapi dari jarak jauh. Kalau dia dekat, kalau bumi dengan matahari tu dekat, mungkin bumi akan musnah disebabkan
betapa dahsyatnya kuasa yang ada pada cahaya matahari tu. Lalu matahari memberi cahaya kepada bumi dari jarak yang jauh. Dia masih lagi memberikan kebaikan kepada bumi, tapi dari sudut pandang yang jauh lah. So, maksudnya macam tu, kita pergi daripada kehidupan seseorang tu bukan bermakna kita nak hancurkan kehidupan dia. Tapi kita pergi adalah satu keputusan yang lebih baik untuk dia dan untuk kita pada masa akan datang. Kita cuma merancang, tapi pilihan yang terbaik tu adalah kita berserah je lah pada Allah. Macam tu. So, apa pun keputusan kita berbalik juga kepada niat kita. Kalau niat kita betul, insya-Allah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan lah pada masa akan datang. So kita tak boleh lah nak kata kita sayang orang tu, kita kena faham juga satu konsep yang mana mencintai tak semestinya memiliki. So benda tu orang yang menghadapi je akan faham maksud mencintai tak semestinya memiliki. So mungkin kita cuma cintakan dia, tapi tak mampu nak miliki diri dia. So lebih baik hidupkan diri kita dari terus sakit, dan kita akan cari bahagia kita dan dia akan jumpa bahagia dia juga. Macam itulah bawah. Okey, Asma ada tanya macam mana nak order. Asma boleh pergi link kami. Dekat link profile kami ada dia punya satu klik situ akan masuk ke Shopee. Kita orang sediakan link nak belilah kat situ. Pada Asma dan lain-lain yang tak dapatkan lagi buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni, klik dekat link profile kami, terus direct Shopee kami lah. Harga RM20. RM20. Mungkin dapat free postage tak salah ya. Tak silap saya kalau beli dekat Shopee yang kami bagi link tu lah. Okey, dia boleh simpulkan ayat Liana tadi tu macam matahari dan bumi tu. Mencintai tak semestinya memiliki. Mungkin ialah banyak lagu lah kalau kita rajin dengar lagu kan. Cinta tak mungkin bersama, cinta tak mestinya bersatu. Jadi benda tu dia mungkin kalau kita boleh masukkan sikit ayat Quran lah. Kalau kita belajar mengaji dan kita tahu surah Al-Baqarah tak silap saya tak ingat, maafkan saya kalau salah. Boleh jadi kamu suka sesuatu, benda tu tak baik. Boleh jadi kamu benci sesuatu, benda tu baik. Jadi Allah Maha tahu hikmah dia. Tinggal lagi benda tu, ialah kita nak bersembang benda ni, mungkin orang cakap senang lah, tak kena batang hidung. Tak. Saya dah orang cakap kita masing-masing walaupun Liana 20-an, saya 30-an. Tapi kita dah pernah sebenarnya melalui benda tu, tinggal lagi serius tak serius lah. Ditinggalkan, meninggalkan tu. Itu satu. Tapi yang keduanya, kita kena yakin satu perkara, yang Allah lagi tahu. Dia cipta kita, dia lagi tahu kondisi kita ni. Sebab betul kita rasa he's the one, she's the one, tapi di Lauh Mahfuz Allah ni dah letakkan jodoh yang sebaiknya untuk kita tu. Itu kalau kita buat jodoh lah. So ibaratnya orang cakap benda tu pasti ada hikmah, sebabnya betul orang cakap kalau betul kita sayang, kita bebaskan dia ikut apa dia nak, haluan yang dia nak. Tinggal lagi mungkin yang kita boleh buat mendoakan lah. Mendoakan, bukan membenci. Tu satu benda yang tak patut lah. Sebab yang selalunya kita dengan nafsu yang kadang syaitan punya hasutan ni, kita akan fikir alang-alang tak dapat, biar tak ada siapa dapat. Itu tak boleh lah macam tu. Kita ada iman, kita ada pilih kawan yang betul, pilih buku yang betul, baca surrounding kita, circle kita ke arah yang win-win. Win-win yang mana kalau ayat Melayu lah, pepatah Melayu, bunga bukan sekuntum, tumbang bukan seekor kan. Cakap benda yang kalau relate dengan manusia lah. Sebab saya nampak benda berundur ni dia tak semestinya seseorang. Dia mungkin juga boleh jadi pada cita-cita. Yang mana saya nak relate pada soalan yang ketiga lah. Antara cita-cita dan cinta. Sebab saya baca kat sini ada yang Liana tulis cita-cita dan cinta. Mana dia punya perenggan, saya tak jumpa. Tadi saya perasan yang belakang sini tu second last paragraph. Kita dapat sama-sama mencapai cita-cita hidup. Sebelum tu adalah so ibaratnya diberi satu pilihan antara cita-cita dan cinta. Dia macam tak berapa nak ngam, dan kena pilih salah satu. Tapi mengikut pengalaman lah orang cakap, dan orang cakap kita punya pembacaan dan sebolehnya kenapa tak pilih sahaja dua-dua. Kenapa kena mesti pilih salah satu. Ulasan Liana bukan Andumin.
Okey, soalan yang menarik antara cita-cita dan cinta, kenapa dia tak boleh bergerak seiring? Kita faham juga apa pepatah Melayu ada kata apa alah yang tak boleh nak gerak sama-sama tu. Yang dilepas tak Putus-putus dapat Selatan. yang Net-net. dilepas tak dapat yang dicendong berciciran. Oh, okey. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Yang tu. So Ah, macam tu ah, konsep dia. Kita, ah. kita, kita lah hidup kita ni, kita maksudnya matlamat hidup kita yang terbesar adalah dua lah. Cita-cita dan cinta. Andai kata cita-cita kita tak boleh membawa kita untuk mengejar cinta, apa guna cita-cita tu? Dan andai kata kita mengejar cinta tapi kita melepaskan cita-cita, adakah kita cinta pada apa yang kita ada sekarang? So maksud kat sini, buatlah sesuatu perkara tu yang kita boleh satukan, cinta dan cita-cita. Dan kalau sebut pasal cinta ni, dia skop dia luas lah. Skop dia luas. Mungkin cita-cita kita tu yang menyebabkan kita jatuh cinta. Tu mungkin boleh juga. Sebut pasal cinta dan cita-cita ni luas. Tapi bagi saya sendirilah, lebih baik kita mengejar cinta daripada kita mengejar cita-cita. Sebab kalau kita hanya mengejar cita-cita, tak semua cita-cita kita itu memberi cinta kepada kita. Tapi kalau kita mengejar cinta, insya-Allah kita akan mengejar cinta. Cinta saya bagi analogi lah antara cinta kepada Allah dan cinta kita mengejar dunia. Nampak tak? Macam tu. So maknanya bila kita mengejar cita-cita dunia semata-mata tapi kita melepaskan cinta Allah, kita akan bahagia. Tapi kalau kita mengejar cinta Allah, cita-cita baru akan datang. Kebaikan baru akan datang. So nak kata kat sini, buatlah sesuatu perkara tu yang membuatkan kita jatuh cinta supaya cinta kita itu boleh kita capai cita-cita kita. Bawah. Dia sebabnya Liana, saya boleh mungkin tambah sikit daripada poin Liana tu. First thing first, kena tahulah. Maksudnya cita-cita tu define. Kita faham maksud definisi. Definisi cita-cita dan cinta tu based pada kita punya akidah lah. Yakin kita betul lah. Maksud saya betul kita cakap cita-cita sekian, cinta sekian, tapi kita kena ada ilmu. Dia punya point dia kena ada ilmu nak mengetahui cita-cita atau cinta kita tu adakah benda yang betul atau salah. So kena ada ilmu lah, kena belajar lah itu. Sebab saya suka bila mungkin ayat Mak Saleh macam ni lah. Do what you love what you do. Kan? Orang cakap benda tu kan. Cintai apa anda buat apa yang anda cinta. So dia balik pada kalau saya nak ambil pengalaman peribadi lah kan. Macam keluarga dan kerjaya. Antara dua kan. Antara keluarga atau kerjaya. Siapa yang pernah tengok cerita Ip Man yang apa kungfu kan. Ip Man. Sekejap saya tunjuk komen sini . Kalau boleh baca komen saya. Ini cerita macam boleh baca komen tu? Nampak. Dia cerita kungfu lah. So dia kisah benar lah, inspirasi kisah benar lah. Dia memang hebat lah melawan gaduh apa semua ni. Tapi dia ada isteri yang dia perlu jaga, keluarga dia perlu jaga. So sama ada dia nak teruskan pergaduhan tu atau keluarga tu. Jadi mesej yang saya dapat daripada cerita ni, dia utamakan keluarga. Sebab balik pada ayat tadi, kita bekerja untuk siapa? Untuk keluarga lah. Kita boleh hilang kerja, tapi keluarga nak ganti macam mana? Macam mak ayah kita lah. So kita nak kejar redha mak ayah tu satu restu yang sangat penting. So balik pada ilmu tadi, contoh kalau kita ambil skop yang lagi luas. Contoh macam sebelum ni saya ada buat live dengan penulis Puan Ruamiah bercerita pasal student dia masuk Islam. Jadi family dia jenis yalah standard lah, mana-mana family pun tak suka bila anak lari daripada agama dia. Jadi dalam Islam mengajar kita walaupun yang dah Islam, kalau mak ayah kita bukan Islam, kita still kena berbakti pada mak ayah kita. Jadi benda tu yang kita belajar kat sini, kita kena ada ilmu lah. Ilmu orang cakap auliat lah, orang cakap keutamaan lah, kita nak utamakan yang lagi utama. So balik pada ayat tadi, betul, insya-Allah cinta tu
akan jadi nombor satu. Mm-mm. Tapi mohon kita punya viewers lah, lagi-lagi kalau yang budak-budak, yang adik-adik, cinta tu define daripada sudut Islam yang betul lah. Sebab kita boleh cakap ini cinta, itu cinta, cinta monyet, cinta kera, apa-apa cinta kita boleh define. Tapi cinta yang sebenar ni kita nak daripada sudut Islam lah. Cinta yang betul, yang Allah redha, dan cita-cita tu betul. Even kita kalau mengaji ke, biasa dengan tazkirah ke, bila kita kejar cinta akhirat, dunia tu akan datang kat kita dengan cara dia sendiri datang dalam keadaan kita tak minta. Tapi niat, cara, yakin tu kena betul lah. Cakap kena belajar. Jadi buku ni dia spark, korang yang baca buku ni dia akan membantu untuk memilih pilihan. Tapi macam mana nak melaksanakan pilihan tu, kena mengaji lah. Sebab ini buku motivasi adik-adik, tuan-puan, dia bukan buku, orang cakap buku agama hukum bukan. So benda yang lagi deep, yang lagi details, itu kena mengaji lah. Cuma buku ni motivasi santai yang insya-Allah banyak manfaat dia, hanya Tuhan yang tahu. Yang tak dapat lagi dengan orang cakap buku ni, boleh pergi ke link kami di profile, klik situ, harga RM20. Okey. Tanpa sedar sebenarnya kita dah nak masuk setengah jam dah, Liana. Oh, kita punya video start. Ya, Akmal, Naim, apa ni? Thank you. Roslin, okey. Sekejap, Liana terkeluar pula. Terima kasihlah pada yang masih lagi bersama. So, bingkisan tu masih ada. Thank you bingkisan. Best. Hanya Tuhan yang tahu. Yana Farouk, di manakah beliau? Ibu yang lain hilang lah. Yang ada sekarang Fakrul, Pitam, Wan, Naim, Roslin, Faiz. Thank you. Yeah, buku motivasi. Betul. Galeri ni, pada viewers, kita ada beberapa segmen lah. Agama, motivasi, kewangan, profesional, asuh. Remaja kita ada puris, macam yang saya pakai ni, komik puris, buku puris. Nampaknya lain, Liana, tak berapa nak. Okay, Adib, thank you Adib. So, di manakah beliau? Untuk bagi penutup sesi kali ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Banyak sangat love tu Adib. Relax Dik. Boleh. Silibus kandungan lah Secebis hidayah, berhenti berharap, reda pada hati, rahsia sebalik wajah, juri nasihat, izinku berundur, terus berjalan, tidak mungkin berpaling, sabar dengan ujian, rapatkan saf, indah dalam jagaannya. Pakaian terbaik perjalanan seorang pejuang, cerita tentang bahagia. Bila sebut perkataan tentang bukan against dia mengenai, berkenaan, cerita berkenaan bahagia. Bukan cerita menentang bahagia, bukan. Itu tentang punya tricky kat situ. Perjuangan demi hidup, madah melalui pena, ikhlaskan perpisahan jika kau rasa getarnya. Macam lagu tajuk kan. Hati seorang wanita, sahabat itu seperti apa? Lain pun boleh KP itulah, mungkinlah kasihan beliau. Di manakah beliau? Hilang dari radar. Yang masih ada bingkisan Amirul, Naim dengan Adib. So Liana, di mana dia? Saya WhatsApp dia kejap. Terasing dalam sepi, teguran dari alam, Seri Kandi peradaban, mentari muncul lagi. Itu dia. Jadi insya-Allah akan datang punya topik, kita akan sembang berkenaan tak mungkin berpaling. Dan ada lagi satu, hujung bulan mentari muncul lagi. So ada lagi topik. Sama-sama. Tanyalah lagi apa soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Dia punya link ada dekat kita punya profile. So, Diana, di manakah beliau? Kita ada kurang lebih 3 minit lagi. Saya baca dia punya blog.
belakang ni kita panggil blurb Dia bukan sekadar sinopsis. Blurb ni dia mengikat pembaca untuk membeli buku lah, insyaAllah. Nanti bila kau sudah berada di 7 kaki dalam tanah, kubur terus kubur terus lagi. Kau tidak akan fikir lagi tentang dosa dunia yang kau hadap kini. Yang kau cuma fikirkan adalah amalan yang kau akan bawa bertemu ilahi. Oh, baik Dia terus bagi ingat mati Sepah belakang. Mantap dah. Okey, Lena. Sorry, tiba-tiba mesti habis. Okey, bagi Sorry, kesimpulan orang cakap hikmah mengundur diri kepada sesi kali ini. Bismillah. Okay. So apa yang boleh saya katakan lah untuk tajuk izin berundur ni, sebenarnya kita jangan dendam ataupun iri hati pada orang yang dah tinggalkan kita. Sebab kebanyakan orang macam tu. Kebanyakan Betul. orang yang ditinggalkan akan rasa dendam, akan rasa iri hati. Betul. Sampai satu masa, sampai satu tahap tu sampai sanggup sihir-sihir. Itu realiti yang berlaku hari ni. Itu yang kita takut sebenarnya. So kita nak buka minda pembaca, kita nak buka minda kalian jugalah yang sedang nonton live pada petang ni, kita buka minda kita. Kita ditinggalkan, kita tak minta, tapi kita kena faham dan kita cuba letak diri kita dekat tempat orang tu. Supaya kita tahu yang kita mungkin juga pernah meninggalkan orang tanpa kita sedar. Macam orang kata hidup ni ibarat roda. Hari ni mungkin kita kena tinggal, tapi mungkin sebelum ni kita tinggalkan orang, kita tak perasan benda tu. Faham? Jadinya buat yang meninggalkan, kalian buat keputusan tu biarlah memberi kebaikan kepada dua pihak. Pihak kita dan pihak dia. Dan buat kalian yang menerima keputusan yang ditinggalkan tu juga, kalian kena berlapang dada, kalian kena percaya yang setiap pertemuan ada perpisahan. Kita pun di dunia ni sebagai satu persinggahan. Kita semua nanti akan undur dari dunia dan akan dimasukkan ke satu alam baru. Maka, jadi janganlah rasa dendam. Kedengki ke dan sebagainya. Bila mana apa yang kita perjuangkan, apa yang kita dah usaha selama ni berakhir dengan kekecewaan. Percayalah yang tak selamanya ni hujan. Satu masa akan ada mentari yang menentukan. So kena sentiasa lapang dada, kena sentiasa berusaha baik yang Allah akan berikan kebaikan pada kita mengikut jalan yang kita pilih. Wallahualam. Okey, saya nak simpulkan sikit lah ayat daripada Liana tu. So, saya nampak ada dua lah kot. Pertama, mungkin kita akan dapat yang lebih baik lah. Oh, dia punya line line dia sangkut lah Kopi Yasir, Olah tu Asir. Okey, dengar tadi? Itu yang pertama lah. InsyaAllah kita akan dapat yang lebih baik lah bila ditinggalkan tu. Allah nak ganti yang lagi baik. Dan yang kedua bagi saya, kita kena yakin satu perkara. Selagi kita hidup, insyaAllah, mungkin juga dia tinggalkan untuk orang cakap dia bukan tinggalkan terus. Dia akan kembali satu masa yang mungkin waktu tu pun kita terbuka nak menerima dia kembali dalam keadaan yang lebih baik. Itu dia. So benda ni, jadi life must goes on orang cakap kan. Hidup mesti terus dan belajarlah orang cakap kena menuntut ilmu dengan orang yang betul. Cari balik maksud cinta yang betul, kita-kita yang betul, ikut apa yang Islam ajar. Dan insya-Allah jangan ada benci, doa. Doa akan lebih baik untuk semua orang yang meninggalkan, dan kita yang nak buat keputusan untuk meninggalkan tu pula, ayat Liana tadilah. Fikir masak-masak lah. Sebab benda ni dia main dengan jiwa, main dengan hati kan. So kita seboleh-bolehnya buat keputusan tu sehabis waras lah orang cakap kan. Jadi terima kasih banyak Liana untuk sesi petang ni. Izinku berundur. Izinkan saya berundur. Allah yang terbaik. Yes. Izinkan saya berundur untuk sesi kali ni. Okey, insya-Allah. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Kita nak sembang berkenaan tak mungkin berpaling. Kita berundur. Insya-Allah. Lepas tu tak mungkin berpaling. Ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak Liana. Assalamualaikum.
Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum.